This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan wadi'nya itu wadi'nya situ betul Ya, wadi'. Ustaz. Baik. Dan wadi'nya. Jadi kita ni duduk dalam bicara apa ni? Kita masih lagi dalam perbicaraan mabadi asyarah. Mabadi asyarah ni permulaan yang 10. Jadi dalam tiap-tiap ilmu dia ada perbahasan mabadi asyarah. Mabadi ni panggil permulaan. Jadi nak kenal satu-satu ilmu tu dia kena ada mabadi dia. Mabadi tu ada 10 kesemuanya. Jadi kita dah bahas dah dulu. Yang mula iaitu yang pertamanya had ataupun ta'rif. Hadduhu, kemudian mawdi'uhu. Kemudian ni yang masuk yang ketiga ni wadi'. Jadi dulu kita dah bahas dah mawdu' ilmu ini. Sebab tu dalam kaedah tamayuzul mawdu'at bitamayuzil tamayuzul ulum bitamayuzil mawdu'at. Tamayuzul ulumi bitamayuzil mawdu'at. Berbezanya ilmu itu dengan sebab berbezanya mawdu'. Itu kaedah kita. Berbezanya mawdu' itu, berbezanya ilmu itu, tiap-tiap ilmu itu dengan sebab berbezanya mawdu'. Baik. Di sini musannif kita nak terang pula apa dia wadi'. Orang yang menghantarkan aini ilmu. Kalau mudah-mudah bahasa kita, siapakah pengasas ataupun pelopor dalam ilmu tauhid ni? Baik. Kata dia yakni pertama-tama orang yang menghantarkan ini ilmu ni. Ini ilmu tauhid lah. Siapa dia yang menghantarkan? Yang mula-mula sekali. Kata dia, iaitu Abul Hasan Al-Ash'ari. Nama dia Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni, dia lahir tak silap lebih kurang 260 hijrah, lebih kurang lah. 260 hijrah. Dan ni di antara ulama dipanggil ulama salaf. Dia masuk dalam ulama salaf. Jadi ulama salaf ni dibilangkan daripada awal hijrah sehingga sampai ke 300 hijrah. Itu dipanggil ulama salaf. Adapun selepas daripada 300 hijrah dinamakan ulama khalaf. Maka Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni dia ni dikatakan daripada golongan ulama salaf. Baik.
Dia ni asal dia ni orang tak silap ni dia orang Iraq, orang Basrah. Orang Basrah. Nanti akan datang diceritakan. Dia ni siapa dia? Asal dia ni siapa? Nanti akan datang diceritakan dia ni asalnya Mu'tazilah. Nanti kita baca kat bawah tu. Baik. Dan adalah. Ni sejarah dia. Ni nak cerita sejarah dia. Sejarah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan adalah citranya. Citranya maksudnya cerita tu lah. Tapi cuma tengok kalau ada orang, kalau tengok TV kan, Citra kan, ada satu channel Citra. Citra tu citra dah. Cerita. Sebab tu banyak cerita. Dalam Citra tu banyak cerita. Banyak citra dia. Citra tu lah. Tengok. Dan adalah citra bagi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Nya tu kembali pada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Adalah Abu Hashim Al-Jubai. Adalah Abu Hashim Al-Jubai. Al-Jubai. Adalah Abu Hashim Al-Jubai. Yang ini dikatakan ketua Mu'tazilah. Guru Abu Hasan Al-Ash'ari. Lagi bapa tiri suami ibunya, ibu bagi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia sebut bapa tiri ni, kita maklumlah bapa betul dia tu dah tak ada, ataupun bapa mungkin dah bercerai ke, wallahualam. Tapi dia katakan Abu Hashim Al-Jubai ini dia berkahwin dengan ibu kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kemudian dia jadi bapa tiri. Dan juga dia tu merangkap juga guru kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Baik, maka tinggallah. Kitab saya tak nampak ni. Nanti. Nanti sekejap tak ada koyak ni nanti. Okey. Maka tinggal mengikut barang yang diambil daripada ilmu Mu'tazilah. Maka tinggal mengikut barang, yakni perkara diambil daripada ilmu Mu'tazilah itu 40 tahun. Jadi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni dia tinggal, pada asalnya dia ni tinggalkan fahaman Mu'tazilah ni selama 40 tahun. Lama. Dia duduk dalam fahaman Mu'tazilah ni 40 tahun. Maka dilihat ni maksud mimpi. Tulis itu. Dilihat dengan mana mimpi. Maka mimpi ia Imam Abu Hasan Al-Ash'ari akan Nabi pada tidurnya. Pada tidur bagi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Berapa kali tu? 3 kali. Jadi sebelum dia nak tinggalkan daripada ilmu Mu'tazilah 40 tahun tu, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dia bermimpi. Bermimpi Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Kemudian berkata ia Nabi. Berkata ia Nabi Muhammad SAW baginya. Bagi apa? Bagi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia kata apa? Pada tiap-tiap kali mimpi. Jadi apabila 3 kali mimpi itu, Rasulullah SAW dia kata tu dengan benda yang sama. Tengok. Berkata yang ini pada tiap-tiap kali mimpi. Apa dia? Apa kata dia? Makul qaul. Hei Abul Hasan. Abul Hasan ni dipanggil gelaran Nasiruddin. Imam Abu Hasan Ash'ari gelarannya Imam Nasiruddin. Penolong bagi agama. Imam Abu Hasan Ash'ari ni gelarannya Nasiruddin. Nasiruddin. 'Penolong agama'.
Hei Abul Hasan, tolong olehmu akan aqaid. Minta tolonglah. Tu apa tu? Rasulullah. Dia beritahu pada Imam Hasan, tolong olehmu akan aqaid. Ini akan akidah. Akan pegangan-pegangan yang tetap dalam hati tadi tu, yang diriwayatkan daripada aku. Yang aku beritahu, yang kau dapat daripada aku. Itu yang diriwayatkan. Yang diriwayatkan daripada aku. Maksudnya apa? Jadi Nabi sebut tu, Nabi beritahu pada Imam Hasan Al-Ash'ari, minta tolong sampaikan apa yang aku riwayat. Itu dia, Nabi sebut. Apa yang diriwayat daripada aku tu, engkau tolong sampaikan tentang aqaid. Itu maksud dia. Kemudian, maka bahawasanya ia yang sebenarnya. Apa ia? Maka bahawasanya itu tak rojok. Dia panggil dhamir hal wa syak. Maka bahawasanya ia tu dia nak tafsirkannya tu. Maka bahawasanya ia aqaid tu yang sebenarnya. Yang sebenar bagi aqaid. Kemudian maka sembah Abul Hasan. Apa sembah? Bukan Imam Hasan sembah. Sembah tu sujud tu bukan. Sembah di sini dengan mana berkata. Tulis itu. Kitab ni payah sikit. Maka berkata Abul Hasan. Sembah tu dengan mana berkata. Berkata pun tanya. Tanya pun boleh. Berkata pun boleh. Maka bertanya ataupun berkata Abul Hasan. Pada yang ketiga. Pada yang kali yang ketiganya. Asalnya kali yang ketiga. Ini dia kata pada yang ketiga kalinya. Apa? Ini pada ketiga kalinya. Maksudnya pada kali ketiga. Itu maksudnya. Dia kata apa? Imam Hasan tanya. Aku tinggal akan mazhab yang sudah. Bukan sudah akan tasawur tu. Tulis. Yang kitab tu apa? Sudah akan ke sudah apa tu? Muat. Tak dengar. Sudah aku. Oh, sudah aku. Kitab kita sudah akan. Tak kena lah. Sudah aku tidurkan. Bukan tidur. Tasawur kan. Tasawur ke tidur lah. Kita nak tidur lah ni. Kacau malam ni. Letih nampak tak nak tidur. Tengok. Aku bukan akan. Kitab saya tu tulis akan. Tak kena. Betapa aku tinggal. Bagaimana. Jadi dalam kali ketiga tu, Imam Hasan tanya pada Nabi tu, betapa bagaimanakah? Jangan baca betapa. Bukan betapa. Betapa ni bagaimana? Betapa aku tinggal akan mazhab. Akan jalanan. Tu mazhab. Akan mazhab, akan tempat jalanan. Mazhab di sini ni dia boleh baca masdar mimi ataupun isi makan. Tempat jalanan ataupun yang eloknya ambil jalanan lah. Ambil masdar mimi. Masdar yang mula pada mim. Betapa aku tinggal akan jalanan. Kalau masdar kita terjemah jalanan. Kalau isi makan kita terjemah tempat jalanan. Tempat jalan. Maka di sini ni nampak korinah ni tu kita terjemah jalanan lah. Jalanan. Tengok. Betapa aku tinggal akan mazhab, akan jalanan. Yang sudah aku tasawurkan. Masalahnya. Apa tasawur? Yang sudah aku gambarkan masalahnya. Yang sudah aku nampak. Dia kata masalahnya. Bayangkan. Imam Asy'ari dia duduk dalam Mu'tazilah 40 tahun. Ibaratnya dah sebati dalam hidup dia tu. Dia dah nampak apa dah perjalanan hidup dia dah. Ibaratnya orang duduk 40 tahun lagu mana.
Ibaratnya Fuad duduk sebagai contoh lah. Kalau duduk tinggal dekat satu tempat 10 tahun pun kita diingat habis macam-macam dah. Maglah. Tengok. Duduk 10 tahun pun dah tinggal nak main balik pula dah. Nak main jalan. Itu tinggal 10 tahun tu nak main jalan balik tu. Tu tinggal. Dia nak main balik. Dia nak main tengok. Ni 40 tahun. Ni 40 tahun. Lama dah tinggal. Ingat sangat lah. 10 tahun pun ingat jalan, duduk mana, ceruk mana, jalan semua ingat. Apatah lagi 40 tahun, macam makan nasi tempat dia dah lah. Macam makanan dia dah lah. Tu dia. Tengok. 40 tahun. Lama. Yang sudah aku tasawurkan. Yang sudah aku gambarkan masalahnya. Maksud masalah ni maksudnya aku kenal dah dalam mazhab Mu'tazilah tu. Aku kenal sangat dah. Baik, tengok. Dan aku ketahui akan dalilnya. Dalil. Segala dalil dalam mazhab, dalam Mu'tazilah tu. 30 tahun. Allah selamat. Lama, 30 tahun. 30 tahun. Lama. Aku tahu tu. Takluk pada kata aku tahu. Aku ketahui daripada bicara aku dengan ilmunya. Dengan ilmu Mu'tazilah ni dia tahu. Ilmunya tu kembali pada Mu'tazilah. Aku tahu. Selok-belok dalam Mu'tazilah ni aku tahu 40 tahun. Dia tahu. Macam mana dia kata betapa aku nak tinggalkan mazhab tu. Dia beritahu Rasulullah lah. Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya tu tak rujuk. Nya tu tak ada rujuk. Panggil domain hala wa sya'na. Maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tiada aku ketahui bahawasanya Allah Ta'ala menolong akan dikau dengan penolong Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tu, bahawasanya Allah Ta'ala tu menolong akan dikau dengan penolongnya, tiada aku suruh akan dikau. Tiada aku suruh akan dikau kemudian. Kemudian tu lain, minta maaf. Dia full stop situ. Tiada aku suruh akan dikau. Apa maksud dia? Jadi Nabi sebut kata, kalaulah kata Allah Ta'ala tu tak tolong tu, Allah Ta'ala tolong kau tu lah. Dengan sebab tu lah aku suruh engkau tu keluar daripada Mu'tazilah. Tu maksud dia. Kalaulah nak dikatakan Allah Ta'ala tu bantu engkau, menolong engkau, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata, aku suruh akan nikah. Tiada aku suruh akan nikah. Nak cerita kata apa? Aku tak akan suruh akan nikah keluar daripada mazhab Mu'tazilah tadi tu, melainkan Allah Ta'ala menolong akan nikah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Habis. Kemudian, lepas daripada tu, maka jaga ia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari daripada tidur Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia pun terjaga. Maka berkata ia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka tiada kemudian. Maka tiada. Apa tiada? Nanti. Kemudian daripada nyata sebenarnya. Nanti. Ni. Maka berkata ia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia kata apa? Maka tiada. Kitab tu masa tak sedap mana. Nanti jap. Dia ayat dia pendek-pendek tu. Tu dia. Maka tiada, yakni tiada tidurnya. Kemudian, apa kemudian? Yakni kemudian daripada jaganya, daripada nyata yang sebenarnya. Payah kita ni. Dia kena takdir tu. Dia hazahkan dia macam hadis. Tengok, maka tiada, yakni dia tak tiada tidurnya lagi. Kemudian jagalah ia tu daripada nyata yang sebenarnya.
maka perkara tu nyatalah sebenarnya. Baru kata, Imam Abu Hasan Asy'ari terjaga tu, baru kata itulah perkara yang sebenar dalam tidur dia tadi tu. Melainkan sesat. Melainkan apa? Sesat. Apa? Melainkan sesat, yakni tulis. Sesat, yakni sesat daripada Mu'tazilah itu. Sesat daripada ilmu Mu'tazilah itu. Ilmu, tambah sikit. Melainkan sesat, yakni sesat daripada ilmu Mu'tazilah itu. Baik, habis. Kemudian, ni. Yang ni selepas daripada itu. Kemudian apa? Kemudian apa? Dia datang dengan fa tu, summa. Kemudian yang ni selepas daripada nyata yang sebenarnya melainkan sesat tadi tu. Kemudian yang ni selepas daripada nyata yang sebenarnya, sebenar perkara tadi tu, maka mengambil, kata tambah sikit tu, maka mengambil ia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia tu tak ada, tapi kena tambah. Dia ada domain mustatir dalam tu. Maka mengambil ia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari akan beberapa hadis. Kalau kita terus baca, maka mengambil akan mengambil. Siapa ambil? Tak tahu. Lepas tu kita kena takdir tu. Maka mengambil, yakni maka mengambil ia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari akan beberapa hadis. Hadis mana? Sifat yang menolongkan akan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pun ambil hadis yang boleh menolongkan akan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mana? Yang datang, yang datang pada melihat. Yang datang tu tulis yang boleh melihat. Yang boleh melihat. Minta maaf, Ustaz. Muka surat berapa, baris berapa, baru jemput earphone anak buat hilang. Tak dengar Ustaz. Ustaz cakap dari awal tadi. Bagi tahu saya muka surat berapa, baris berapa. Muka surat ketiga. Muka surat ketiga, baris yang ke 6. Baris yang ke 6 daripada bawah. Terima kasih. Baik. Mana? Akan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mana? Yang datang, yakni yang boleh datang. Yang datang pada melihat, yakni yang boleh melihat. Dia kena terjemah elok tu. Yang datang pada melihat akan Allah. Apa dia? Yang datang, yakni yang boleh melihat. Yang boleh melihat pada yang boleh melihat akan Allah, ini akan zat Allah pada hari kiamat. Apa nak cerita? Nak cerita kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia mengambil akan beberapa hadis nak menolongkan i'tiqad Ahlussunnah Jamaah bahawasanya hadis itu menunjuk kata boleh melihat akan zat Allah pada hari kiamat. Tu dia nak cerita je. Itu maksud dia. Maksud datang tu boleh. Tu terjemah gitu, boleh. Jangan kata datang pada melihat akan Allah. Tak faham ni Ustaz. Nak cerita kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia ambil beberapa hadis nak menolongkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, nak menolongkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bahawasanya Ahlussunnah wal Jamaah tu boleh melihat akan zat Allah. Akan Allah ni akan zat Allah, takdirkan mudhaf. Akan zat Allah pada hari kiamat. Boleh. Kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita, di hari kiamat esok, boleh kita nak melihat zat Allah jikalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita. Lau kushifal hijabu la ra'ainahu. Kata ulama. Jikalau dibukakan akan hijab pada kita, lau kushifal hijabu la ra'ainahu. Nascaya boleh kita melihat akan dia, akan zat Allah. Satu. Dan hadis memberi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Imam Abu Hasan Asy'ari dia bawa juga hadis yang mengatakan bahawasanya
boleh memberi syafaat oleh Nabi SAW. Ada hadis-hadis tu. Tak silap tu dia Nabi sebut tu, syafaati, bermula syafaat aku itu tak hari dah hadis Nabi tu. Tapi dalam mafhum hadis begitulah. Nabi sebut tu, Nabi memberi syafaat pada kaumnya di hari akhirat esok. Itu ada hadis Nabi. Baik. Dan lain daripada hadis, banyak lagi. Baik. Maka ditolongkan Allah. Maka ditolongkan Allah. Apa maksudnya? Maka menolonglah akan Allah Ta'ala. Ditolongkan. Apa dia guna bina majhul? Ditolongkan akan dia, akan Imam Abu Hasan Asy'ari tadi tu oleh Allah Ta'ala. Kita tambah gitu. Ditolongkan akan dia, akan Imam Abu Hasan Asy'ari itu oleh Allah Ta'ala dengan penolongnya, dengan penolong Allah. Allah Ta'ala bantu. Maka adalah ia Imam Abu Hasan Asy'ari tu membukakan. Betul kan membukakan tu? Betul Okey. Tak nampak, tak jelas. Membukakan Betul tak? Betul Membukakan. Baik. Maka adalah ia. Tak kena, ia tu balik pada Allah tu. Maka adalah ia Allah Ta'ala membukakan. Ni bagi membukakan hati. Futuhat. Kita panggil futuhat. Apa? Kita panggil futuhat. Futuhat daripada apa? Daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tu. Membukakan apa? Beberapa bicara. Tak juga. Beberapa bicara dan dia dekat sangat tu. Beberapa bicara dan beberapa dalil. Dan burhan. Burhan ni sebagai hujah. Dia beza burhan dengan dalil ni. Kalau sebut burhan, dalil yang putus. Dia dalil juga burhan ni. Tapi dia beza dengan burhan dengan dalil, dia panggil dalil qat'i. Sebab tu dalam matan Ummu Barahin, kalau siapa perasan, kitab matan Sanusi, Imam Ummu Barahin, dia tak sebut wa amal dalil. Dia sebut wa amal burhanu. Siapa burhan? Sebab burhan tu dikatakan dalil tu tetap kuat lah. Yang paling kuat sekali. Sebab tu kalau orang belajar mantik tu, kalau sebut burhan tu dia paling tinggi sekali. Dia paling tinggi sekali. Bila sebut burhan, dalil yang paling tinggi. Tak ada dah. Dalil tu bagi petunjuk juga. Bukti juga. Burhan pun bukti juga. Tapi cuma beza dalil dengan burhan tu lagi tinggi daripada dalil lagi. Maksudnya dalil yang kuat lagi. Dalil yang terlebih kuat. Kalau dalil biasa ni, dia panggil dalil biasanya. Kita panggil burhan. Tengok. Maka adalah ia Allah Ta'ala membukakan daripadanya. Futuhat, membukakan hati tu. Daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukakan apa tu? Beberapa bicara. Boleh cakap. Dan beberapa dalil. Dan burhan. Burhan tu dalil yang kuat lagi. Yang paling kuat. Yang tiada pernah mendengar daripada syekh bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa syekh dia tu? Iaitu Imam Abu Hashim Al-Jubai. Tu syekh dia tu. Sekali-kali tak pernah dengar. Dan tiada pernah nak cerita kata apa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia mengemukakan dalil-dalil burhan kepada Imam Abu Hashim Al-Jubai ni. Imam Abu Hasan Al-Jubai ni nak lawan tak boleh dah. Dia tak bisa dengar dalil-dalil ni, tak pernah dengar. Tu maksud dia. Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala buka futuhat pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan tiada pernah dilihatnya
Tak pernah ada dalam kitab. Tak pernah dilihatnya, lihat Imam Asy'ari itu dalam kitab. Tak ada dalam kitab. Kemudian, Hai. Lenyap ke apa ni? Lenyap tak? Lenyap betul? Lenyap. Ada nun. Dia lenyap tu tengok kat dobek tu dia gaib. Dia ada lam nun nya. Dia ada nun. Dia ada nun. Ada nun. Lenyap betul. Lenyap ni hilang. Hilang. Gaib kita panggil. Gaib. Kemudian lenyap apa lenyap? Hilang. Gaib tak ada. Hilang Imam Abu Hasan Asy'ari. Lepas dia dapat dalil tu, hilang. Imam Abu Hasan Asy'ari tu hilang. Hilang tu daripada mata manusia. Pada rumah Imam Abu Hasan Asy'ari. Apa? Yang ni tulis. Dia lenyap tu, yang ni dia duduk di dalam rumah. Dia duduk di dalam rumah. Tu maksud kata lenyap pada mata manusia tu, pada rumahnya, bukan dia hilang kat rumah tu tak. Maksudnya dia hilang daripada mata manusia dan dia duduk di dalam rumah selama 15 hari, 2 minggu. Tu tengok. Nak kata apa? Nak dapat ilham tu, Allah Ta'ala bagi petunjuk pada Imam Abu Hasan Asy'ari tu, dia hilang daripada mata manusia ni selama 15 hari. Jadi kat mana tu? Dia duduk di rumah selama 15 hari. Tulis itu hilang pada mata manusia pada rumahnya, yang ni dia duduk di dalam rumahnya selama 15 hari. Itu maksud dia. Kemudian yang ni selepas daripada dia duduk di rumah selama 15 hari tu. Lepas tu kemudian keluar Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kepada Masjid Jami'. Masjid Jami' ni kita panggil masjid daerah. Di Masjid Jami' ni kata kalau dekat Selangor ni lah. Masjid Jami' ni tak sama masjid biasa. Masjid Jami' ni dipanggil masjid besar lah. Masjid besar. Bukan masjid tu ni besar, maksud masjid daerah. Maksud masjid tempat daerah lah, mana kata tempat tumpuan. Kalau dekat Mesir tu ada masjid Jami', ada masjid biasa. Kalau di Syria tu masjid Jami' tu pun ada juga. Kemudian tengok, dia keluar pergi ke masjid dan naik Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ke atas mimbar. Dapat idea banyak dah, duduk dalam 2 minggu ni. Dekat rumah tu. Naik ke atas mimbar. Kemudian dan berkata Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia kata apa? Bagi segala manusia. Ini akan segala manusia. Dia kata apa? Maqulu qaul. Sungguhnya adalah ghalibku. Adalah ghaibku. Dia cerita dekat manusia lah. Jadi pakar-pakar datang kat masjid tu, dia buat istihar kat situ. Dia pendekkan cerita sebenarnya. Yalah, dia pergi ke masjid tu bukan turun naik mimbar. Turun naik mimbar, sampai masjid turun naik mimbar, orang tak ada. Bukan maksud gitu. Dia dah berjanji dululah. Maksudnya sebelum tu nak sampai ke cerita tu, dia pakat mesti dia berhimpun dulu ramai-ramai. Dia beritahu, okey, aku nak buat pengumuman dekat masjid ni, nak cerita perkara yang sebenar. Asal dia begitulah. Tapi ni cerita kata, dia keluar ke masjid tu, terus pergi naik mimbar lah, ibarat dia. Tengok. Dia macam cerita wayang jugalah. Dia tak boleh cerita satu-satu. Dia pergi skrip dia, pergi sini pula. Tengok babak ni, tiba-tiba kawan tu tengah buat kereta pula. Macam tu lah. Dalam cerita penulisan pun begitu juga. Tak boleh cerita, okey. Lepas keluar, lepas duduk rumah tu, dia pergi jumpa ketua kampung. Bagi tahu nak buat pengumuman. Lambat gitu cerita tu. Lambat gitu. Dia pendekkan cerita lah skrip tu. Tengok. Mana tengok.
Sungguhnya, ni cerita ni. Adalah ghaibku. Yang ni, kehilangan aku tu. Kalau bahasa sedap sikit. Daripada kamu, masa ini. Apa masa ini? Tulis. Yang ni, masa ini, yang ni selama 15 hari tu. Sebab apa? Aku hilang daripada kamu masa ini. Masa ini tulis. Masa ini, yakni masa selama 15 hari. Tu, masa ini tu, rujuk situ. Sebab apa tu? Sebab apa aku gaib? Kerana bahawasanya aku tilik akan beberapa dalil. Dia tilik. Bila sebut tilik ni, dia mengkaji beberapa dalil. Yalah. Dia nak menolak Mu'tazilah balik ni, bukan senang-senang. Bukan sesenang boleh tengok kitab sikit-sikit tu lah, dah boleh rak dah. Kena kaji lagi. Kaji sehalus-halusnya. Kawan tu dah berkecimpung duduk dalam Mu'tazilah 40 tahun. Tiba-tiba nak keluar terus, tiba-tiba duduk dalam rumah sehari, cukup dah aku telah sebuah kitab. Tak cukup. Dia tengok beberapa dalil, banyak dalil dia nak menolak Mu'tazilah ni, bukan senang-senang. Orang kita zaman kita senang je. Tengok sebuah kitab, dua kitab, rot kawan tu. Tolak kawan tu. Tak boleh. Dia kena tengok dulu. Kena kaji dulu. Ni tengok tak berjumpa, kata tak ada. Aku tak bisa jumpa ni. Bila tak jumpa, kata tak ada. Tak boleh gitu. Baik, tengok. Kemudian tengok. Kerana bahawasanya aku tilik akan beberapa dalil. Dia kaedah kita, la yalzamu minal wujdan. Tak lazim daripada ada tu. Tak lazim kata daripada tak ada. Adamul wujdan. Adamul wujud. Tak mesti kata, kita kata, tak mesti kata daripada tak ada tu kita kata kita kata tak ada. Tak mesti. Boleh jadi kita tak berjumpa. La yalzamu min adam la yalzamu min adamil wujud adamul wujud. Tu dia kaedah kita. Habis. Itu kaedah akliyah dalam ilmu tauhid. Kaedah akliyah. Kaedah akliyah. Kita tengok. Maka aku dapat bersama-sama pada aku ni. Dapat apa? Maf'ul. Akan beberapa dalil. Jadi maf'ul, beberapa tu jadi maf'ul pada aku. Aku dapat bersama-sama pada aku. Maka aku dapat bersama-sama pada aku ni. Dapat apa? Akan beberapa dalil. Akan tu tak ada. Tapi kita maklum dia jadi maf'ul tu kita terjemah akan. Akan beberapa dalil. Apa dia beberapa dalil? Nak tafsir pada kata beberapa dalil. Yakni. Tak jelas ni. Kitab tu kena bar ke apa tu? Berlawanan tak? Berlawanan. Berlawanan. Tak jelas. Tak jelas. Baik. Yakni. Kitab saya. Warna coklat ni bar pun tak nampak. Macam bu pun ada. Berlawanan tu boleh Yakni. Nak tafsir pakai kata beberapa dalil. Apa dia? Yakni berlawanan dalil. Maksudnya dia mendapat dalil untuk dia dia menggunakan hujah. Yakni berlawanan dalil tiada dapat aku hendak lebih suatu daripada satunya. Tengok ni apa maksud dia. Tengok dia kata ni. Payah saja bahasa ni. Bukan bahasa Imam bahasa Syari, bahasa Syekh Daud. Bahasa Syekh Daud ni. Tengok dia kata. Yakni, apa yang dikatakan bersama-sama pada aku tu beberapa dalil, yakni nak tafsir berlawanan dalil tiada dapat aku hendak lebih suatu daripada satunya. Satu dalil. Maksudnya apa?
Maksudnya aku nak mendatangkan beberapa dalil tadi tu untuk sebagai perkara yang aku tidak dapat nak menolak. Itu berlawanan tu. Maksudnya gini, aku tak dapat nak mendatangkan. Maksudnya dia dapat satu dalil pada Allah Ta'ala bagi pada ilham pada dia tu. Jadi dalil tu dia tak dapat nak melebihkan. Maksudnya hanya kadar tu je. Maksudnya kadar tu, dalil tu hanya semata-mata tu dia tak boleh nak melebihkan daripada dalil yang lain. Maksudnya gini. Yang payah ni Dulu Dobit tu kalau mengaji guru tu dia kata berlawanan dalil terdapat aku hendak, maksudnya berlawanan dalil aku tiada dapat aku hendak lebih. Maksudnya tiada dapat aku hendak lebih ni aku tidak melebihkan aku tidak melebihkan suatu dalil tu lebih daripada dalil yang lain. Tu maksud dia. Dia gini. Dia dapat satu dalil, maka dia dapat satu dalil tu memadai dah. Tidak dengan penambah dalil yang lain. Tu maksud dia. Tidak dengan penambah dalil yang lain. Itu maksud dia. Sekadar tu dalil tu cukup dah. Nampak tak? Dia bawa dalil dekat dengan dia tu. Tidak ada aku tambahan pada dalil yang lain. Tak ada dah. Sekadar dalil tu saja. Itu maksud dia. Tengok. Yakni berlawanan dalil. Itu maksud kata beberapa ni. Apa dia? Tiada dapat. Dia kena, jangan terus sambung. Berlawanan dalil tiada dapat. Jangan itu. Berlawanan dalil, stop situ, koma. Yakni tiada dapat aku hendak melebihkan. Lebih tu melebihkan lah. Tiada dapat aku hendak melebihkan suatu, yakni suatu dalil, tambah satu lagi. Suatu dalil daripada satunya, ini daripada suatu dalil yang lain. Tu maksudnya. Dia kena takdir sikit tu. Dia sebenarnya dia terjemah daripada kitab Arab tu. Tengok. Jadi dia ambil dalil tu sekadar dalil tu je. Dia tidak ambil daripada dalil yang lain lah. Tengok. Maka aku minta penunjuk daripada Allah Ta'ala. Ni dia nak cerita kata ni, dia bawa dalil tu, dia bawa pergi jumpa, bawa naik mimbar tu lah. Maka tengok, lepas habis dapat dalil tu, maka aku minta penunjuk daripada Allah Ta'ala. Aku minta. Kemudian, dia buat tafrek. Maka menunjuk akan daku. Maksudnya apa? Allah Ta'ala memberi petunjuk pada dia lah. Maka menunjukkan daku, ini Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada aku kepada i'tiqad yang sebenarnya. Yang sebenar daripada i'tiqad tadi. Lepas tu, maka aku taruhkan, ini aku simpankan di dalam kata bagiku ini. Apa tu? Kata kan? Kitabku ini. Allah. Maka aku taruhkan, ini aku simpankan di dalam kitabku ini. Soalan kata dia bawa macam beg. Dia bawa dalil-dalil tadi tu, disimpan dalam kitab dia tu. Tu dia. Disimpan dalam kitab dia. Tengok. Baik. Dan sungguhnya telah aku tinggalkan daripada segala ilmu yang ada aku ini, yang telah ada aku. Tambah sikit yang telah. Dia panggil kana tu. Dan sungguhnya telah aku tinggalkan daripada segala ilmu. Ilmu mana? Yang ada ini, yang telah adalah. Bukan ada tu. Kitab tu adalah ke ada saja? Ada. Ada. Kalau itu tambah adalah lah boleh. Daripada segala ilmu yang telah adalah aku. Ada aku ini adalah aku. Sebab dia asal ada atau atas kana tu. Segala ilmu yang telah adalah aku i'tiqad akan dia.
Jadi dia tinggalkan akannya akan apa? Akan ilmu Mu'tazilah. Akan ilmu Mu'tazilah. Baik, tengok. Lagu mana? Seperti aku tinggalkan daripada kain ini. Ini aku cabutkan daripada kain ini. Oh, dia bagi contoh. Ibaratnya, aku tinggalkan ilmu Mu'tazilah seperti aku cabutkan kain ini. Dia buang kain itu lah. Cabut tu. Tinggal ke mana? Buangkan daripada kain. Tanggalkan. Tanggalkan, Ustaz. Tanggalkan. Tanggalkan, cabutkan. Allah. Tanggalkan daripada kain ini cabutkan. Betul dah, terjemah cabut. Tapi saya cakap tinggal dia. Bukan tinggal, tanggal. Saya salah sebut tu. Seperti aku tanggalkan ni, aku cabutkan. Aku buangkan daripada kain ini. Maka tanggalkan kain. Maka ditanggalkan. Ini dicabutkan. Kain yang ia apa? Ia Imam Abu Hasan Asy'ari tu pakai, yang ada padanya pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Apa nak cerita? Diibaratkan, tengok. Kalau orang debel dulu soalan kata dia ada baju kain tu, aku tinggalkan segala, contoh dia gelap, tinggalkan satu-satu puak tu, dia buang kain. Saya tengok kalau cerita-cerita dulu. Nampak tak? Dia ambil dia kawan selendang dia tu. Seperti inilah aku tinggalkan puakmu. Dia ambil kain, dia buang. Ni nampak tak? Cerita ni nampak tak? Betul dah cerita itu. Orang dulu gitu juga. Diibaratkan begitulah. Cerita gitu. Baik, tengok. Dia memang orang putih ke mana-mana pun duk tiru lah. Orang Islam kita macam gitulah. Tengok cara dia. Maka ditanggalkan kain yang ia Imam Abu Hasan Asy'ari pakai tadi tu, yang ada padanya pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia pakai, dia buang. Dia cabutkan. Dan dilontarnya, dilemparnya. Apa nya tu? Tulis. Dan dilemparnya ini, dan dilontarnya, dilemparnya kain yang dipakai tadi. Dia ambil kain tadi, dia buang. Nampak tak? Soalan kata dia tinggalkan Mu'tazilah. Kemudian selepas dia lemparkan, lontar tu maksudnya lempar lah. Dia buang lah. Dia buang kain dipakai tadi. Kemudian maka diangkatkan kitab yang ia Imam Abu Hasan Asy'ari karang atas mazhab ahli sunnah kepada manusia. Karang-karang tadi tu diangkat kepada manusia. Maka diangkatkan kitab yang ia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari angkat tu karang atas mazhab ahli sunnah, diangkat tu kepada manusia. Apa maksud diangkat pada manusia? Yang ni diberikan, yang ni diceritakan pada manusia kitab dia tu. Habis. Maka adalah ia Imam Abu Hasan Asy'ari tu pertama-tama, ini awaluman, orang yang mula-mula, dia panggil awaluman. Ia tu pertama-tama, ini awal, orang yang mengedarkan, orang yang mengembangkan, orang yang mengedarkan, yang mengembangkan, ataupun kita kata yang menyebarkan. Awal-awal, pertama-tama orang yang mengedarkan, yang mengembangkan, yang menyebarkan ilmu aqaid atas jalan kitab dan sunnah. Apa dia kitab dan sunnah tu? Yakni, nak tafsir kitab dan sunnah. Apa dia kitab dan sunnah? Yakni mengikut Quran dan hadis. Mengikut Quran dan hadis. Tu dia. Baik. Dan ijma'us sahabah, dan juga Imam Abu Hasan Asy'ari dia mengedarkan ilmu aqaid tadi tu di atas jalan ijma'us sahabah. Apa ijma'us sahabah? Persepakatan
persepakatan daripada sahabat yang dahulu-dahulu, yang soleh. Apa yang soleh? Tulis ini, yang salafus soleh. Salaf, orang yang dahulu, kita panggil orang yang soleh, dia panggil salafus soleh, orang-orang dahulu yang soleh, yang baik. Kita kata baik, habis. Maka jadi hinalah segala ahli al-i'tizal. Siapa ahli i'tizal ni? Iaitu puak-puak Mu'tazilah, ahli i'tizal. Sebab Mu'tazilah ni dikatakan tu, kalau belajar bahasa Arab, Mu'tazilah. Mu'tazilah tu menunjuk di atas kaum ataupun golongan. Satu puak kita panggil. Sebab dia panggil tu Mu'tazilun. Orang yang asingkan diri je. Asal Mu'tazil ni orang yang mengasingkan diri. Kemudian dia tambah dengan Mu'tazilatun. Mu'tazilah. Asal Mu'tazilun. Mu'tazilatun. Jadi Mu'tazilah tu dikatakan puak, satu puak. Jadi ahli al-i'tizal iaitu ahli bagi kaum Mu'tazilah. Jadi hina lah. Sebab apa? Sebab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dia memperjuangkan, dia mengarang kan sebuah kitab pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Habis itu tu dipanggil wadih' dia tadi. Baik, kemudian dan namanya, nama apa ni? Ilmu ini. Apa nama ilmu ni? Ni. Nama dia ilmu tauhid. Ni nama banyak nama dia ni. Namanya, apa namanya? Badal. Nya tu kembali pada ilmu ini tu. Apa dia? Nama dia ilmu tauhid pun panggil. Satu. Dan ilmu sifat. Ini masuk kaedah apa ni? Apa? Apa fikri? Kaedah kita apa fikri? Syarafil musamma. Kasratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Itu kaedah kita. Kasratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjuk di atas kemuliaan diri. Diri sesuatu. Kasratul ismi tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjuklah ia banyak nama itu di atas kemuliaan, di atas sesuatu hakikat perkara. Sebab tu kalau nama tauhid itu ada banyak nama. Itu menunjuk dia kata mulianya ilmu itu. Ya, mulianya ilmu tu cuma tengok. Tapi ni manusia ni ada kadang-kadang jadi mulia, kadang ada jadi hina. Ada setengah tu nama dia banyak. Dia masyhur, terkenal. Jadi mulia nama dia banyak. Ada juga nama banyak tu dengan sebab hina. Habis itu. Dan namanya apanya tu? Ilmu ini ni. Dan namanya ilmu ini ni. Nama apa? Ilmu tauhid. Satu. Bila sebut ilmu tauhid, kerana ilmu itu mengesakan Allah Ta'ala. Dan ilmu sifat. Panggil ilmu sifat juga. Sebab apa? Kerana dinisbahkan pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab tu kita panggil ilmu tauhid itu panggil ilmu sifat juga. Kerana nisbahnya, kita nisbah kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ilmu aqaid. Dan juga ilmu aqaid. Sebab apa panggil ilmu aqaid? Kerana ilmu itu dibangsakan pada pegangan hati yang tetap. Panggil aqaid. Dan ilmu usuluddin. Sebab apa panggil ilmu usuluddin? Ilmu tauhid tu. Kerana ilmu usuluddin ilmu asal bagi agama. Ilmu tunjang bagi agama. Ilmu perdu bagi agama. Dan ilmu kalam. Dan juga ilmu tauhid juga dipanggil ilmu kalam. Sebab apa panggil ilmu kalam? Kerana dalam ilmu tauhid perbahasan sifat kalam itu ialah sifat yang paling payah sekali untuk dibahaskan.
Sebab tu panggil ilmu kalam. Kerana ilmu tauhid itu, perbahasan dalam ilmu tauhid itu, perbahasan yang cukup rumit, yang payah, iaitu ilmu kalam. Sebab tu panggil ilmu kalam. Tu dia. Habis. Maka sekaliannya, semua nama-nama itu tu, nama itu ilmu ini. Maka sekaliannya nama itu, apa nama itu? Tulis. Yang ni semua nama-nama itu apa? Ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu kalam tu. Itu kesemua tu dikatakan ilmu ini. Apa ilmu ini? Yang ni ilmu ini, yang ni ilmu tauhid tu lah. Tanya. Habis. Maka sebab dinamakan ilmu kalam. Ni panjang lagi ni. Dia nak cerita pula kenapa nama sebab ilmu kalam. Kita berhenti cakap tu dululah. Sampai masa dah. InsyaAllah tersambung lagi bulan depan. Tengoklah kalau ada minggu yang kalau saya free tu boleh lah. Selain minggu ketiga, minggu 5 ke kalau ada. InsyaAllah tersambung lagi. Dia kata tersambung lagi. Maka sebab dinamakan ilmu kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tanda situ dulu